Assalamualaikum. Tiada siapa menyangka kehidupan lebih 90,000 peneroka Felda berubah lebih 100 darjah sejak agensi itu ditubuhkan 61 tahun lalu. Mereka bukan peneroka lagi. Mereka kini adalah pemilik ladang kelapa sawit dan getah saujana mata memandang merentangi hutan belantara dan gunung ganang di Semenanjung dan Sabah. Mereka pemilik ladang terbesar. Mereka juga usahawan, teknokrat dan sebahagian pula berstatus jutawan. Susah payah menebang pokok, merintis denai, paya dan bukit bukau lebih setengah abad lalu sudah terbayar. Meskipun ada yang sudah tiada lagi, tetapi generasi mereka meneruskan titik peluh yang ditinggalkan itu. Bukan meredah hutan rimba lagi, tetapi suasana keliling yang moden dengan prasarana serba lengkap di bumi Felda. Generasi pewaris Felda tidak terbiar. Mereka terus dibela dengan pelbagai bantuan serta insentif oleh kerajaan. Mereka dapat menikmati kehidupan selesa dan mampu melakar masa depan lebih gemilang. Hari Peneroka yang disambut setiap tahun memberikan wadah dan semangat baru kepada warga Felda ini. Mereka diiktiraf sebagai komponen penting dalam memacu ekonomi negara. Dan Julai lalu sempena Hari Peneroka, mereka menerima pelbagai insentif dan imbuhan lagi. Apakah insentif itu mengubah kehidupan mereka? Analisis kali ini mengupas sebahagian insentif itu bersama saya, Azizi Harun. Apa yang jelas dan harus diakui, susah payah yang mereka lalui tidak pernah melunturkan semangat juang mereka. Felda yang moden dan berwajah bandar di tengah kehijauan ladang kelapa sawit dan getah serta kepulan asap kilang yang menghasilkan produk hasil tanaman peneroka Felda ini bukti kejayaan mereka. Mereka berjaya menukar wajah ladang milik asing kepada ladang milik rakyat Malaysia sendiri. Dan rasa bangga itu diucapkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada sambutan Hari Peneroka Peringkat Kebangsaan baru-baru ini. Beliau juga mengumumkan 6 insentif bagi kumpulan berkenaan. Di mana kalau kita dibekalkan dengan jati diri tersebut, kita tak mudah mengaku kalah. Kita akan berdepan dengan apa juga cabaran dan dugaan dan kita gigih dalam perjuangan. Itulah dia semangat kepenerokaan. Dan kalau semangat kepenerokaan itu kita adunkan dengan minda yang terbuka, dengan minda yang diisi dengan sekadar ilmu dan kemahiran dan disertai dengan nilai serta akhlak yang baik, maka itulah dia formula ataupun ramuan yang insya-Allah boleh mendorong kita untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Insentif itu termasuk insentif khas wang tunai RM5,000 bagi 94,956 keluarga peneroka Felda dengan peruntukan sebanyak RM474.78 juta. Mereka akan menerima insentif itu Ogos ini. Saya amat bersyukurlah dengan insentif yang diumumkan, di mana insentif ini akan dapat memberikan banyak kelegaan kepada mereka. Rasa sangat gembira lah dapat duit tu. Adalah benda yang saya nak buat. Rahsia. Terima kasihlah PM. Terima kasih PM. Terima kasihlah kerana sebanyak sedikit dapatlah kita bagi pada adik-beradik kita. 6 insentif yang sangat membanggakan warga Felda hari ini. Dan tentunya saya berharap kepada peneroka sekalian supaya dapat menggunakan insentif ini dengan sebaik mungkin. Turut diberikan perhatian, isu hangat dibualkan, iaitu pembelian saham Felda Global Ventures (FGV) yang terjejas teruk akibat kesan ekonomi global itu. Keluh kesah 77,934 peneroka didengari. Hutang saham kepada Felda itu dilunaskan melalui skim khas itu secara ringgit ke ringgit. Apabila kita merujuk kepada
insentif pertama, pemberian RM5,000 kepada keluarga Felda, itu merupakan pemberian secara langsung. Tetapi apabila kita merujuk kepada juga satu lagi insentif, membolehkan mereka melunaskan hutang yang dihadapi apabila mereka membeli saham FGV sebagai contohnya. Ini mengurangkan bebanan liability mereka setiap bulan untuk membayar hutang tersebut, dan pelupusan ataupun dana yang diberi ini membolehkan mereka menggunakan lebihan pendapatan mereka setiap bulan untuk tujuan lain, untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka dan juga meningkatkan hasil tuaian kelapa sawit. Felda atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956. Pembangunan tanah dan penempatan semula dengan matlamat membasmi kemiskinan. Tanaman getah dan kelapa sawit dipilih bagi tujuan itu. Fungsi lain terbabit dalam aktiviti industri dan komersial sosioekonomi. Rancangan pembangunan tanah paling awal ialah arti Lembah Bilut di Pahang. Dan pada tahun 1990, tiada lagi peneroka baru diambil. Felda berdiri sendiri sebagai agensi bebas menjana pendapatan dan perancangan pembangunan sendiri tanpa peruntukan daripada kerajaan. Sejak itu, Felda melangkah maju membangunkan tanah-tanah penempatan hingga muncul sebagai agensi pembangunan tanah disegani dan terkemuka. Felda kini terus menjalankan peranan utama dengan menyediakan kemudahan mencukupi dan moden, memastikan rancangan Felda dapat menjana pelbagai aktiviti ekonomi di samping merapatkan jurang bandar dan bandar kecil. Satu kebaikan yang saya nampak ialah ianya bukan setakat pemberian wang tunai semata-mata. Kerana kalau kita lihat sebagai contoh BRIM, kita bagi duit wang tunai, dan kalau kita bagi kepada warga Felda wang tunai semata-mata, jadi peluang untuk mereka membelanjakannya dengan tidak berhemah itu adalah tinggi. Mungkin dia guna duit itu untuk sesuatu yang tidak membantu produktiviti, hasil tuaian dan juga taraf hidup masyarakat Felda. Tetapi inisiatif yang kali ini diumumkan merujuk kepada ataupun untuk area tertentu, seperti contoh melunaskan hutang. Hari ini saya lihat satu yang baik, kerana melalui insentif ini banyak warga Felda akan dilunaskan hutang mereka, dan ini akan mengurangkan beban pembayaran setiap bulan, yang membolehkan mereka kali ini mendapat disposable income atau pendapatan yang boleh dibelanjakan lebih tinggi setiap bulan. Dan ini boleh meningkatkan taraf hidup mereka dan mengurangkan kesusahan hati kerana masih lagi dibebani dengan hutang-hutang seperti ini. Ini saya lihat sesuatu yang positif apabila disposable income ataupun pendapatan yang boleh dibelanja ini meningkat di kalangan warga Felda. Ini akan merancakkan lagi ekonomi di Felda itu sendiri. Fokus Felda menurut buletin agensi itu ialah untuk menjadi kuasa ataupun economic powerhouse dalam menjana pelbagai aktiviti ekonomi pada tahun 2020. Kejayaan bergantung kepada kerjasama dua hala antara agensi itu dan peneroka yang terbukti berjaya membentuk masyarakat paling unik satu-satunya di Malaysia. Jenama minyak sawit Felda antara paling popular di pasaran. Sebahagian besarnya adalah hasil titik peluh peneroka Felda. Ia kini antara jenama popular dalam kalangan isi rumah. Kita mungkin tidak menyedari dari saat membuka mata hinggalah tidur, kita menggunakan ramuan sawit. Produk penjagaan kulit dan ubat gigi mengandungi bahan sawit. Begitu juga makanan dibuat daripada olin sawit. Biodiesel sawit juga dari keringat peneroka Felda. Inovasinya dimodernkan dengan penyelidikan oleh universiti tempatan. Kita mempunyai sumber asli yang terhad. Negara kita tidak berkembang, tanah kita tidak bertambah, dan ladang kelapa sawit pun tidak boleh lagi berkembang. Kita sudah mencapai tahap yang maksimum. Disebabkan itu, insentif yang pada masa akan datang bukan setakat menumpukan kepada penanaman semula kelapa sawit, tetapi lebih kepada bagaimana kelapa sawit yang ditanam itu boleh memberi pulangan yang lebih tinggi, higher yield yang lebih tinggi, ataupun produk-produk sampingan daripada kelapa sawit tersebut. Ada di bahagian daun ataupun di batang dia ataupun dia punya empty fruit bunch,
boleh digunakan untuk menjadi satu lagi bentuk perniagaan yang memberikan pulangan kepada warga Felda, dan bagaimana tanah yang luas yang dimiliki oleh Felda boleh digunakan untuk mungkin sektor pelancongan, medical dan sebagainya. Ini insentif yang boleh dipikirkan kepada warga Felda untuk mentransformasikan bisnes model mereka, dan juga memastikan bahawa warga Felda lebih inovatif. Dan sebenarnya semua ini telah wujud, telah mula ada sejak kebelakangan ini. Apabila saya sendiri melawat beberapa kawasan Felda, saya dapati ramai anak muda Felda yang begitu inovatif dan mahir menggunakan teknologi, dan semua ini membantu untuk meningkatkan taraf hidup warga Felda tersebut. Saudara, sambutan ke-70 Hari Peneroka Felda pada 21 hingga 23 Julai di Putrajaya baru-baru ini dilihat sebagai komitmen kerajaan untuk terus menjaga dan menghargai sumbangan masyarakat Felda. Banyak perubahan boleh dilihat berlaku dalam kalangan masyarakat itu. Mereka adalah penyumbang ekonomi kepada pendapatan negara. Inovasi luar biasa sudah berlaku dari rimbunan pokok kelapa sawit di bumi Felda. Industri sawit kini menyumbang 67.6 bilion ringgit kepada nilai ekspor Malaysia tahun 2016, iaitu 6.1% PDNK. Pada peringkat global, Malaysia menghasilkan 8.5% hasil minyak dan lemak dan menguasai 19.1% pasaran ekspor. Sekian analisis untuk hari ini. Dijumpa lagi.